Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you to Mr. Arif Okay, thank you. because accept our duty session. Uh, we introduce first ourselves. My name is Harisa, Okay. and my friend name is Amirul Rahim, Zaki Malik, and Muhammad Isharil. They record the video. So first of all, we want to ask about your opinion for student depression and anxiety. Anxiety. ODL. ODL. Ah. So nak jawab macam mana ni? Sekejap Ustaz. Dwi bahasa. Ah. Dewi bahasa. Okay, my opinion lah My opinion about ODL ni lah Firstly kita kena tengok dari segi ada dua lah section. Satu dari segi class delivery, itu segi teaching class. Yang kedua dari segi penilaian secara ODL lah. Okay, so I think you all dah go through lah this process Okay, I think for 3 semester or 4 semester. 3 semester 3 semester 100% ODL. Okay, either for the class and also for the assessment lah, like test and final test ada dua lagi final exam. Okay, so untuk kelas lah ODL ni dia punya pandangan saya lah So ODL ni sama ada dia secara perlu, sama ada dia jalankan secara temporary ataupun secara dia jadi macam culture lah, budaya kan selepas ni kan. Okay, after COVID lah kan, dia akan jadi budaya. So secara temporary kalau tanya saya dari segi pelaksanaan lah, kita kena combine lah. Kena combine sama ada macam saya tengok kita bagi kan berdua. Kita saya kelas dengan assessment. So untuk kelas ni dia ada dua, sama ada kita jalankan combine, which is kita panggil hybrid lah. Maksudnya ODL plus face-to-face. Okay, kenapa? Reason dia sebab ada kelas tu dia teori je, lepas tu dia combine ada calculation. Lepas tu ada kelas tu dia ada embed kelas teori. Lepas tu dia ada practical. Okay, ada kelas tu dia practical saja, maksudnya macam lab lah. Macam lab kan, lab pertama ni thermofluid manufacturing, lepas ni manufacturing, lepas ni thermal lab pula kan. So kalau macam tu, kalau tanya saya dia tidak boleh jalankan secara ODL lah. Kalau macam tu dia memang 100% face to face. Tapi macam subjek, contohnya macam fluid yang fundamental lah fundamental subjek like fluid thermo lah apa semua tu. Okay, yang itu because dia ada first part tu dia ada teori, lepas tu ada calculation kan. So for the theory part, kalau tanya saya better boleh jalankan secara ODL lah. Supaya student boleh revise balik. Dia boleh bila dia tengok ODL tu, boleh tengok balik kan. Sebab apa dalam kelas sometimes dengar je lah kan, lepas tu tak tu pergi tempat lain kan, standard lah kan. So you boleh tengok balik. But during let's say practical ataupun tutorial section tu better face to face lah. Because firstly kalau in my side lah, lecturer side, firstly nak confirm student tu dia buat ke tak. Kalau let's say waktu practical section ni kita conduct dalam online ataupun ODL, tak tahu kan student dia buat ke tak kan, ataupun dia tengok je. Lepas tu bila waktu nak share semua diam. Selalu jadi macam lah. Standard itu memang standard, bukan saya saja. I think all lecturers lah facing the same problem. So itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau kelas yang ada ni yang fundamental ni. So untuk face to face ni, kalau ODL ni, kalau dia punya problem dia satu lagi, kita tak tahu lecturer tak tahu student ni dia faham ke tak, ataupun dia buat faham. Yang kedua, dia memang malas ambil tahu. Yang ketiga, kita panggil
Dia dah tahu tapi dia malas check out. Dia juga ada student yang macam tu kan, dia malu nak communicate dalam kelas tu sendiri. Okay, dia lebih panggil apa, sifat dia lah, panggil apa, bersifat menyendiri. Dia pandai tapi menyendiri. Okay, yang tu kena elakkan. Pandai boleh tapi menyendiri tak boleh. Kena pandai dan boleh berkomunikasi lah. Okay, so kalau tengok sini face to face, kalau face to face, kalau waktu kelas kalau kita bagi dia punya advantage lah. Satu, even yang sebelum ni, let's say you all daripada diploma, so tak ada masalah lah benda ni. Maksudnya dulu kita tulis kat depan kan, lecturer tu dia bagi soalan, lepas tu buat lah. Okay, ada yang kalau online memang tak boleh tengok kan, tapi kalau face to face kita tengok kat mana dah boleh buat. Ada tu bagi 10 minit kosong lagi kan, dia salin je apa yang ada kat whiteboard sama lah apa yang ada kat kertas ni. Betul tak? Okay, dari situ kita boleh identify lah masih student ni tak faham lagi, walaupun dia dah pergi kelas tapi dia masih tak faham 100%, selalu lah. Okay, ataupun 30% itu baru dia faham 30% dia faham teori lah, tapi when apply teori tu dia tak boleh lagi. So maksudnya kita boleh kat situ kita boleh check lah. Dan kedua dari segi kalau macam lab tadi tu, okay, kalau lab saya better kita lakukan secara ni lah, face to face. Okay, sebab apa? Okay, kalau ODL satulah problem dia apa dia? Okay, kalau student tu berada di rumah lah ataupun berada di asrama, ODL satu, equipment dia tak ada. Okay, equipment di lab confirm tak ada, tak sama ataupun tak ada di rumah lah ataupun luar pada lab. Memang tu yang pertama lah. So bila equipment tak ada, okay, lecturer bagi dia punya scope sama je sebenarnya, lebih kurang je. Cuma dia kata tak tahulah kan, maybe gunakan apa yang ada kan nanti. Yang tu mungkin gunakan apa yang ada tu, mungkin refer to, kalau tak ada alat maybe refer to ni lah, information daripada website lah, daripada online. Okay, so video ke apa kan. Tetapi bila buat video tu masalahnya student dia tak ada lantung objektif lab ni. Dia sebenarnya ada dua. Satu, nak student faham, okay, teori yang belajar di kelas ni dalam real situation. Yang kedua, kita nak student ada sedikit lah untuk degree ni, lah. Okay, kena ada sikit skill element kat situ. Maknanya ada praktikal lah kat situ. Kena ada sikit. Okay, walaupun degree, okay, kena ada kena ada sikit lah. Tak ada banyak, tapi sikit je. Okay, tetapi untuk bahagian skill tu dia akan jadi masalah. Okay, dia panggil apa? You tak you tak ada feel lah. Panggil tak ada feel benda tu macam mana. So even kalau benda tu next time you jumpa benda tu, tak tahu buat apa. Contohnya diberi handphone kan. You belajar online je, cara guna handphone ni berdasarkan Google kata kan. Okay, tekan-tekan ni boleh, tapi bila diberi handphone, apa sekali akan pilih tu, tekan. Contohlah mana on button. Dah itu kata dalam ni ada on button, tapi kat mana on button? Motion banyak apa semua kan. So macam ni, sini on, sini volume up, volume down macam tu kan. Okay, itu contoh lah. Maksudnya bila diberi, seharinya memang dia tak boleh nak ni lah. So apa yang bila katakan dia bekerja nantilah, masalah dia bila bekerja nanti, pergi majikan ke komplain lah, belajar punya. So majikan kena retrain. Bila retrain ni dia akan satu, ialah kerugian dari segi masa dan juga kerugian dari segi gaji lah dia kena bayar. Okay, ataupun maybe dia ada panggil training time ke, dia ada training, waktu training ni bayar sikit je. Lepas training tu dah terus, okay, bayar full, boleh tak? Okay, itu masalah lah. Yang ketiga tadi saya kata embed kelas kan. Okay, yang kelas ada teori, lepas tu dia ada lab. Saya tak pasti degree ada kot, degree pun ada, macam IPD nanti. Okay, IPD sekarang ni semester 5 kan. Semester depan nanti dalam kelas dia akan belajar teori, and then at the same time you ada project.
So selalunya kelas yang MDET ni you ada teori, dia ada projek lah. Okay, so bila ada projek ni, apa masalah dia? Challenging dia lah, sebab apa selalunya projek ni kita akan conduct dalam group. Bila group ni memang problem. Okay, tetapi kenapa kena buat dalam group? Sebab bila kita bekerja nanti kita tak buat kerja seorang-seorang kan. Kita akan kerja secara berkumpulan. So maksudnya dulu waktu sekolah maybe you score seorang-seorang kan, orang lain dapat 80, ni dia dapat A 100. Tapi bila kita judge dari segi you punya communication, rupanya tak boleh cakap. Kan tak boleh cakap biasa pun tak boleh. Cakap contohnya nak beli barang pun tak reti, sebab apa tak pernah cakap. Contohlah so sekarang maybe you okay sikit lah, you all pun dah okay. Yang itulah yang okay. So berkumpulan maksudnya kita nak dari segi berkumpulan ni maksudnya student ni okay, nanti jadi keluar you akan jadi sebagai engineer So engineer ni dia akan masuk apa bahagian management. So management ni maksudnya you di atas, you ada orang di bawah. So macam mana you nak manage orang kat bawah ni, dan juga colleague you macam mana. Contohnya kan macam dalam group ada 4 orang kan, so mesti ada seorang leader. Okay, betul tak? Mesti lecturer kata okay, siapa jadi lead apa, takkan saya nak contact seorang-seorang. Contohnya lah kan, contoh seorang wakil. Wakil tu kita latih sebagai leader. So leader ni apa fungsi dia? Satu sebagai apa, macam mana let's say lah medium communication antara kalau di sini macam lecturer dengan kumpulan tu lah, jadi wakil kan. Yang kedua leader ni juga dia akan apa, dia discuss, you all akan discuss macam mana diberi tugas, macam mana nak selesaikan tugas. Okay, you akan buat list of activities yang perlu dilakukan untuk siapkan tugas, contohlah. And then you akan distribute task tu kan. Okay, buat ni, you buat ni kan. Okay, lepas tu nanti dah siap semua. Okay, nak buat task tu kalau secara ODL, contohlah kan, katalah Haris jadi ketua tu kan. Okay, kena apa buat projek ni kan, katakan kata kena apa interview lecturer. Macam mana tu kan, nak interview lecturer secara online. Sekarang ni face to face, senanglah you cakap semua boleh datang kan. Okay, semua boleh datang dan jumpa saya lah. Okay, kalau ODL contohnya lah, okay, semua kita set dengan Encik Arif, okay lah, dah panggil, dah inform kat saya kau apa nak datang semua kan, nak set ODL. Lepas tu okay, kita set dulu apa nama, okay, kat sini kalau tengok ODL ni ada juga benefit dia kan. Okay, kita akan set online meeting memang ni lah, online meeting. So semua ada ke tak? Contoh biasanya sekarang ni pukul 10. So set semua pukul 10 kena pancur. Okay, so pancur tu je. Kalau dari segi ni, kalau tak datang lagi dia, bila nak datang? Kalau ODN WhatsApp juga lah kan, bila nak masuk dia kan. Okay, itu beza dia. Beza dia dekat situ lah ODN. Selalunya kalau meeting ni student tak ada masalah lah, melainkan kadang-kadang kalau ODL masalah, dia ada kontra dia. Dia akan kata tak boleh join lah sebab apa? Internet tak ada. Itu satu. Itu apa nama itu punya apa popular punya reason lah. Popular reason. Yang kedua, okey, meeting selalu tak ada masalah, tapi bila pembagian tugas bermasalah. Okey, dah bagi ni, berarti nanti mesti ada bagi apa? Ya, ada sleeping partner. Markah sama ni nanti Okey, kalau group projek ni dia memang markah sama. Kecuali ada, you already tahu lah dekat lecturer kan. Okay, so di sini dia akan ada masalah kalau you face to face. Kalau face to face benda ni apa nama, at least you boleh katakan duduk dekat lah. Boleh bila lepas ni tak siap pergi apa ni kan, boleh lah nak pergi jumpa dia kan. Tapi kalau ODL macam mana? Okay, kalau telefon mula-mula angkat, lepas tu tak lagi sama ada dia block pun boleh kan. Block boleh, tak ada masalah pun kan, block kan. Block pun boleh. Lepas tu nanti dia hilang sekejap. Okay, katakan 10 minggu kena buat benda tu, dia hilang katakan 8 minggu. Minggu ke-9 tu dia appeal balik. Yang ni memang terjadi kan. Biasalah ni kan, student kan.
Lepas tu dia nak juga dia meraih pula apa semua. Yelah ambil lah kata dengan dia orang kata tu kan. So ni salah satu lah ODL. Kalau face to face tu cik jumpa dia kan, pergi makan jumpa dia katakan, pergi adik college jumpa dia lagi kan. Lepas tu tak pun masa petang-petang main, tengok dia main elok je kan. So okey lah dari segi tu lah. So kalau pandangan saya ODL ni sama ada diteruskan ataupun kita panggil bersifat temporary. So dia kena combine lah. Kena combine. Okey, soalan. Okey, untuk soalan kedua, saya sebagai penasihat akademik, adakah saya pernah handle pelajar yang alami depression semasa ODL? Depression Depression ni sebenarnya tak ramai sebab dia tak bikin. Depression ni masalahnya kita takkan tahu kita takkan tahu, dia takkan cerita orang depression ni, dia tak akan cerita dia depression. Dia ada masalah lah, dia akan senyap je. So apa yang saya buat firstly kalau depression ni selalunya lecturer daripada kelas tu kan dia ambil attendance. Dia cek attendance pasal tak datang-datang student ni. So apa dia akan buat, dia akan contact advisor lah, ni PA, academic advisor, untuk siasat kenapa student dia tak datang. Itulah yang pertama itu yang lecturer akan buat dia ada sometimes lecturer dia contact terus. Sebab apa, ada tu rajin dia kata tu, ada setengah tu lemak takut ada apa masalah dia tak tahu. So selalunya penasihat akademik dia tahu lah ikutlah dia sakit ke, dia pergi treatment ke, tapi dia tak mau beritahu dekat lecturer dia beritahu dekat PA. Dan juga ni lah selalunya kita punya KPP tahulah benda tu itu yang tahulah. So depression, saya ada satu case student ni, dia depression, dia kata saya nak berhenti belajar. Tapi at the end dia berhenti juga. Tapi saya rasa depression dia ni bukan sebab dia depression ni boleh banyak sebab lah Satu, dia belajar, bila depression ni sebab you belajar seorang-seorang kat rumah. So you tak ada motivation untuk belajar. So untuk awal-awal tu kita panggil apa, best ni di rumah kan, boleh main game, boleh makan, boleh mandi, sekali nak keluar pergi mana-mana, tak ada masalah. Itu dari segi kewangan pun tak ada masalah, sekali minta je family. Itu kalau yang ni di rumah lah itu dia punya cabaran dia belajar seorang-seorang, lepas tu dia rasa bebas, dia rasa freedom freedom tanpa let's say parent pun masih katakan masih bekerja, rumah tu tinggal dia seorang je kan. Dan dia pula anak bongsu ke ataupun anak seorang, so dia tak ada punya kawalan begini tu suka-suka dia lah. Maybe ada you tak pernah ada experience ni, tetapi inilah yang reality So ada tu banyak je, tapi sebab dia anak bongsu tinggal seorang, family pun tak ada kerja pun, tinggal seorang kat rumah. Internet ada, apa ada. Itu yang pertama lah, depression dia seorang-seorang. Lepas tu bila yang kedua, depression ni bila seorang-seorang ni, bila let's say lah dia join juga kelas join kelas, lepas tu tak faham. Lepas tu dia tak tahu nak tanya siapa lah. Dia tak tahu nak tanya siapa, dia diam je. Lepas tu this condition ni dia akan berlarutan sehingga test 1. Lepas tu bila test 1, alamak tak boleh jawab pula katakan. Dia tak boleh jawab. Lepas tu fail pula katakan. Macam mana ni kan, seorang-seorang lagi dia tak mau cerita. Selalunya dia tak cerita. Student dah besar ni tak boleh tak cerita Orang besar memang dia tak cerita, especially lelaki tak cerita. Kalau perempuan dia suka cerita. Lelaki dia tak cerita, dia diam je kan. Lepas tu depression ni tu dia masalah dia. Dia last dia tak minat depression ni. Lepas dia rasanya dia tengok semua dia rasa semua susah. Lepas tu dia nak tukar course dia punya depression. So apa tindakan dia? Dia tanya saya, saya nak berhenti lah. Nanya ini je. Lepas tu saya tanya kenapa nak berhenti? Tak boleh bawa dia kata susah. Course mechanical lah. Course mechanical memang susah pun nama pun course mechanical, mana ada mechanical senang. Mechanical memang susah, kejuruteraan memang susah. Baru dapat melahirkan jurutera berkualiti kan. Kalau tak susah lah gitu kan.
So dia kata nak berhenti tak. Kata apa yang saya buat, saya refer dia lah. Sebab depression ni natural dia tak ada. Yalah, saya kalau takat depression anak boleh lah. Kita panggil apa, kalau tengok anak tu, anak-anak kecil tu, dia panggil apa, kita boleh ni apa yang dekat evaluate berdasarkan keadaan. Lepas tu kita akan pujuk, dia panggil pujuk. Dia ada projek dia panggil, kalau ni parenting lah, yang itu tahulah. Parenting tahu kan. Tapi itu pun tak perfect pun, parenting cara nak pujuk kan, supaya dia buat juga benda tu. Tetapi dia punya panggil apa, pemikiran ataupun dia punya tanggapan tu dah berubah, mengatakan benda tu sebenarnya okey, daripada negatif jadi positif. Itu yang selalu parent yang selalu pujuk. Itu sebabnya you tak nampak benda tu benefit pada you. Sebab apa dia tak pernah panggil apa, kalau student ni dia rasa semua susah kan. Sebabnya orang yang tu lah kita panggil, orang yang tu dia dah lalui benda tu. So dia tahu benda ni kena ada, ni tak payah, ni kena ada, susah payah pun kenalah buat juga, walaupun susah kan. Sebab apa, nanti future boleh guna. Tapi kalau macam saya lah, saya ni nak ni ada setengah tu tak perlu, tak payahlah kan. Kita tahulah kan berdasarkan apa experience. So dalam case student ni, dia nak belajar. So saya refer dia pada apa, counselor UiTM. So Khairi. So apa, saya dah message dia lah, apa kata. So Cik Zul tu dia arrange lah approach yang selalu dia buat ialah dia mendengar. Untuk mengatakan kamu lah, untuk depression, untuk apa masalah apa nama tension ni, you kena cakap. Tapi cakap tu kepada orang yang boleh simpan rahsia lah. Janganlah cakap orang tu, lepas cakap orang tu letak dalam Facebook, oh dia ni bla 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 bla, tak boleh lah. So kena cari orang yang you percaya. Tak kisahlah kalau ada parent busy, carilah kawan yang boleh mendengar kan. Dengar cukup lah, tak payah bagi solution pun. Kadang-kadang tu mendengar lagi, dia boleh apa, release you punya tension berbanding you dengar orang tu kata buat macam ni. Dengar je, solution tak ada. Dengar je. Cukup. Boleh dengar, dia main game dengar. Kawan bercakap, dengar main game. Boleh, tak ada masalah apa punya. So dah refer, tetapi bila Cik Zul ni kan selalu cuba contact dia untuk arrange untuk interview, dia tak jawab. Dia tak bagi respon pun. Hanya bila saya tanya baru dia bagi respon. Kenapa tak datang? Saya malas lah, apalah dia cakap. So bila jadi macam ni, kita tak boleh bantu. Bila waktu ODL nak bagi masuk pun dia duduk kat rumah dia kan. So belalas dia satu lagi, dia tak kisah sebab dia kata kalau habis belajar ni nak buat apa? Tak apa, saya belajar course lain. Family tak marah ke? Saya tanya kan. Tak marah, dia support. Itu jadi masalah kan. So tak boleh nak pujuk dah, sebab family pun kata okey je nak sambung kan. So tak boleh nak buat apa lah. Dia depression sebab tu lah sebenarnya. So saya sebab dia duduk seorang, belajar susah, dia tak ada nak ni. Tu dia pun dia tak ada apa benda apa yang motivate dia. Contoh maybe you all in motivate sebab apa? Let's say family susah katakan, nak membantu family kan. So ada motivation dari situ lemak susah pun belajar pun kena juga habis sebab apa, nanti kalau tak habis yalah parent akan bayar duit kan. Macam mana walaupun you all dapat sekolah ke, dapat pinjaman pun, loan ke apa, still kalau loan kena bayar, tak pun dia punya portion tu tak cukup. So parent kena top up. So kalau you kira top up tu kan, betul-betul you kira kan. So you tahulah sebenarnya susahnya parent you nak bagi minta duit, bulan depan boleh ke? Boleh hold dulu tak? Dia punya apa, bukan return, dia punya apa, dia panggil apa, tak bagi terus, tak dia bagi terus. Maybe kalau dalam kes dia mungkin anak orang senang kan, so minta apa pun dapat. Dia gitu lah. So dia tak ada motivation, so dia dah tukar. Itu lah. So kes depression ni agak susah kalau dia tak bagi kerjasama lah waktu ODL ni. Itu pandangan saya lah. Yang lain tu biasa je, tak ada apa. Tak ada depression pun, itu masalah biasa. Soalan ketiga. Untuk soalan ketiga, macam mana cara saya bantu pelajar yang ada masalah akademik?
akademik during ODL ni lah. First kali semua kali lah kan. Semua kali tu masuk kelas saya lah. First kali apa yang saya buat waktu ODL ni, sebab ODL ni di 3 semester tau. So untuk first half lah kita panggil, first semester, semua orang tak tahu macam mana nak buat. Okay. Student kata tak tahu kan, tapi you kena tahu kan, lecturer pun tak tahu kan. Okay, lecturer pun tak tahu. Okay, so arahan kami terima ialah jalankan kelas seperti biasa menggunakan kita punya lecturer punya panggil apa, judgement macam mana buat. Okay, you bayangkan masa tu kelas kena jalan, tak ada stop, mana ada stop kan, jalan je. Okay, tapi dengan menggunakan approach yang lain iaitu ODL, norma baru ODL, norma baru. So apa yang kena buat, cabaran dia, okay, bekerja di rumah lah so itu cabaran saya lah. So cabaran student so macam mana nak reduce cabaran student yang tak faham kan, nak guna macam mana, contohnya nak pakai Google Meet macam mana ni kan. Yang kedua nak guna, maybe ada lecture pakai Team lah, atau apa lagi tu, apa nama ni yang besar-besar sikit tu, Webex lah apa kan. Okay, so cabaran pertama apa yang saya buat, kalau ada ni lah, pihak IT lah, UiTM kongsi apa-apa yang berkaitan ni lah, tool-tools ni. Okay, so saya akan share dengan student. Selain saya dapat, so student pun dapat lah. Sebab saya tahu student yalah takkan nak masuk website semata-mata nak cari benda ni kan, memang tak ada lah. Kalau macam kami, dia datang dalam bentuk email, dia dah sort siap-siap, baru di share, ataupun dalam bentuk WhatsApp group, itu kita boleh share. Itu yang pertama lah. Maksudnya segala panggil apa, info lah berkaitan ODL ni saya akan sharekan lah. Kalau saya nampak, kadang-kadang tak nampak banyak sangat. Okay, yang kedua, okay, masalah kalau yang apa berakademik ni, masalah first sekali, kalau saya tahu masalah sekali akan PM dia. Okay, first sekali apa yang saya buat, saya akan PM dalam group. Saya tengok dia respon ke tak. Ini approach saya akan PM dalam group. Saya panggil nama lah. Okay, kalau ada respon, so itu maksudnya ada maksud panggil apa, positif lah, positif dia respon lah. Kalau dia diam je, approach yang saya akan buat adalah saya akan PM dia pula, PM dia pula, tengok dia balas ke tak balas juga, saya akan call dia pula. Okay, itu yang kita, ini approach saya pula, call dia. Kalau semua tak boleh, tak boleh buat apa. Okay, kalau semua tak boleh, maksudnya kita dah PM, dah telefon, tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Dan last sekali kalau tak boleh juga, maybe kena telefon keluarga. Maksudnya kalau saya telefon Zaki tak angkat, dia tahu nombor saya kan, angkat, dia tahu mesti dia katakan ini mesti telefon sebab ni kan, tak nak layan macam tu kan. So apa yang buat, kita akan satu lagi yang agresif, kita akan call family, call kan bapak ke, mak ke, kakak ke, abang ke. Kalau semua tu tak berjaya, tak boleh apa lah. Okay, kita akan, maksudnya saya akan call, selalunya student akan feedback lah. Walaupun dia bermasalah, selalunya dia akan feedback, dia akan respon balik. So tanya, ada ni cakap lecture cakap sekian, apa tak main apa. Kadang-kadang ahli kumpulan sendiri yang cakap. So saya kalau ada ahli kumpulan sendiri yang bermasalah akademik, kadang-kadang dia buat grouping kan, group tak mau layan dia pun ada juga. So saya tahu masalah apa kan, katakan ada 4 orang kan, dia cakap group tak layan dia, yang 3 cakap dia ni tak macam kami je dah. Itu contoh lah, ada 2 situasi kat situ. So saya tanya dulu kenapa tak ni. So selalunya kalau tak ngam grup ni sampai tak boleh buat kerja, selalunya kita akan pindahkan dia ke grup yang lain. Tapi kalau dia masalah juga, okay, kita tahu dia bermasalah, lah dia. Okay, so yang inilah, so saya akan tanya dari segi apa, yang itulah first. Okay, yang kedua saya akan tanya dari segi kenapa tak jalan, maybe ada masalah kewangan ke. Kenapa? Bila ada masalah kewangan, student akan buat part time atau ADL. Student yang akademik ni, problem ni dia selalunya sebab apa, dia tak datang kelas. Bila tak pun waktu kelas dia mengantuk. Tak pun waktu kelas dia tengah apa, bawa Grab. Tak pun tengah hantar Foodpanda. Semua ni banyak waktu ODL. Sebab apa, nak cari duit lebih waktu ODL kan, nak hantar barang kan. So semua student kan, sebab apa, dia ada motor,
Duduk kat rumah mesti ada motor kan. Selalunya lah, kebanyakan lah motor sekarang ni satu ni apa lah, boleh katakan setiap orang ada kot, setiap rumah lah, bukan setiap orang, setiap rumah. Okay, kereta pun hampir setiap rumah lah. Okay, so dia ada buat part time. Itu selalunya masalah tu lah, masalah akademik sebab yang tu. Yang kedua, yang ni yang biasalah orang normal capaian apa, internet akademik ni So akademik ni siapa yang duduk kawasan yang kurang bandar, yang apa kurang bandar lah, luar bandar sikit kan, kampung ke apa, capaian internet. Okay, itu yang kedua lah dia kata setiap kali masuk kelas putus. Lecturer pula tak mau nak guna, dia nak guna high end. Contohnya dia guna apa, yang paling ringan sekali ni Google Meet masa ni. Masa ni yang saya tahu lah yang paling ringan ni Google Meet. Google Meet dia jarang putus. Kalau dia pun malah dia ada tulis situ apa, insufficient kan. Apa internet kan, dia akan jadi blur-blur sikit, tapi dia okey lagi kalau semua tutup video kan. Okey lagi Tapi kalau pakai Webex ke, okey pakai apa gitu, yang lain-lain tu kan, yang lain tu dia agak berat sikit lah. So itu yang alasan berbeza lah. Internet tak ada. Ataupun internet saya waktu malam je okey. Ataupun baru hujan rumah saya ni tak ada internet. Ada Selalunya dia WhatsApp lah. Selalunya WhatsApp boleh guna, tapi video call tak boleh. Ni lah, untuk online kelas dia tak boleh nak join, tapi WhatsApp dia boleh guna lah. Yang ketiga apa nama, student yang mengenai apa masalah apa akademik lah, masuk adik ni dari segi pengurusan masa dan pengurusan diri punya. Tahu sebab apa? You all ada 24 jam. Kelas tu sebenarnya untuk ODL tu ialah 8 jam tau setiap hari. Dan saya pasti tak confirm you tak boleh nak fulfill 8 jam itu setiap hari. Okay, so bila pengurusan masa ni, contohnya lah kelas pukul 8 pagi tapi semalam tidur lewat ke apa, bukan buat kerja pun, tengok main game tak pun keluar. Kalau boleh keluar lah masa tu, mungkin boleh keluar pergi minum ke apa kan. Katakan boleh keluar, maknanya bukan fully kuarantin lah kat rumah kan. Maksudnya boleh keluar daerah kan, dekat apa, duduk dalam daerah kawasan dia kan, tapi tak boleh keluar daerah sikit boleh keluar kan. Okay, so balik pukul 12, pukul 2 pagi. Lepas tu besok kelas pukul 8 pagi. Okay, so pengurusan masa, kadang-kadang student dia cerdik dia masuk dulu pukul 8 tapi online lah, tapi tidur. Bukannya tak tahu kan, saya boleh je trace. Memang boleh trace pun tak ada masalah pun. Boleh, awak tak boleh. Senang je nak trace. Saya panggil nama tak dengar. Saya akan ulang 2-3 kali. Dalam masa katakan kelas saya 2 jam, saya ulang. Check ya, kalau diam je, dia tak respon dekat chat, confirm tidur. Senang je nak tahu. Dan kebanyakan saya, kalau macam saya kelas saya perasan kalau student lelaki yang aktif, contohnya bila kelas dia buat jalan, dia akan bagi salam. Okay, so salam tu menunjukkan dia hadir Saya akan tahu, dia hadir. Yang lain tu saya tahu, hadir ke tak. Contohnya ada 20 orang, 3 orang je bagi salam. So lagi 17 orang tu, adakah dia apa, join saja. Lepas tu, diam je kan, keras je kan. Okay, so bila you join kelas macam mana, nak tunjukkan you hadir you hadir tu, you kena bagi salam. Dan satu lagi, habis kelas habis kelas ni menunjukkan you ada ke tak ada ni. Terima kasih sir, thank you sir. Itu menunjukkan you follow kelas tu daripada awal sampai akhir. Walaupun dengar macam tu je kan, itu menunjukkan you memang ada participate dalam kelas. Tapi kalau habis, diam juga. Selalunya kalau kelas saya perasan orang yang sama saja. Assalamualaikum, terima kasih sir. Orang yang sama kan. Kalau saya tanya, okey satu lagi waktu break time, kita nak break ni, mesti saya akan beritahu kan. Kan? Okay, saya nak break ni, okey tak? Diam juga. Tunggulah, mesti ada seorang jawab. Orang tu je yang sebenarnya join. Saya tak pasti yang lain. Tanggapan saya macam tu lah. Tak ada bunyi. Kalau saya open video, muka saya boleh tengok muka kan, sebab saya tak open video. Saya tak tahu. Masalah bila tak open video ni, masalah kita tak tahu student tu duduk kat mana. Ini dari segi lecturer punya view.
Lepas tu dia kata, betul ke student dengar? Lepas tu dia selalu lecturer nak on video. Sebab apa? Nak tunjuk kat student, nak tahu student betul-betul ada dekat meja walaupun fikiran lain tak lain. At least dia dengar lah. Dia masalah bila tutup video, okay, you datang kelas, you letak apa, pergi mana-mana, bila dia tarik tak dalam poket je. Mana orang tahu? You dah siap masa dah kelas ni habis 2 jam. Habis 2 jam tu you log out lah. Kau susah pun. So trik kamu ni semua lecturer tahu ni, sebab lecturer lagi tua kan. So dia memang tahu experience ni memanglah tahu you all kata you all tahu semua, tak juga ni. Okay, sebenarnya lecturer yang tengok macam tu je dia lagi tahu ni. Okay, so sebab apa dia minta video, tapi itulah video limitation, tak semua orang bila on terus kelas hang pula kan. Masalah internet pula cakap macam tu lah. Itu masalah lah. Yang keempat, okey, masalah student ni yang masalah akademik ni dia punya tempat belajar tu. Kalau dulu di rumah dari segi panggil tak kondusif, not kondusif, panggil apa? Condition di rumah katakan. Stay di rumah tu ada banyak adik-beradik, satu hal lah kan. Okey, waktu kelas ni adik kat belakang ada mainkan, lagi dia pegang muka pula kata. Kalau ada adik kecil lah kalau adik kecil tu tengah kelas ni abang sulung ni, adik masuk bilik, takkan dah tutup bilik kan, ni dia ketuk-ketuk, saya tahu lah kan. Mesti dia ketuk, tak boleh tendang pintu, selalu standard macam tu lah. Selalu dia boleh masuk, tiba tak boleh masuk, abang kunci gitu kan. Contoh so apa dia buat, dia akan tendang pintu tu lah. Kalau dia pandai, dia kunci, dia buka. Dia akan kacau dia akan kacau. Itu macam mana tu you kena adapt juga lah macam mana bukan. Ataupun dia carilah tempat yang aman sikit, yang ada internet okey, contohnya di luar rumah ke sikit, ataupun di tempat apa yang sunyi sikit lah. Untuk you dapatkan suasana tu lah. Okey, itu cabaran itu cabaran ODL lah itu untuk you all you all mungkin yang itu. Tapi kalau dari segi perspektif yang orang lain, sebenarnya cabaran dia sebenarnya 10 kali ganda kot, lebih tinggi pada student yang you kata susah tu. Okay, yang you kata susah tu, orang dewasa ni dia lagi panggil apa, dia punya challenge dia lagi banyak. Lagi banyak. Okay, yang itu satu lah. Itu kalau di rumah, katakan di asrama kan masih ODL kan, masih ada academic kan problem. Why? Because satu kawan sebilik contohnya lah, sepatutnya you nak boleh fokus dalam kelas ni. ODL bila ODL ni dia ngantuk bila dengar je ngantuk lah kan. Dalam kelas tu kalau ngantuk pun ada kat fresh air dengan ayat kan. ODL ni mengantuk. So selalunya bila kata kelas ni kawan belakang bising kan, kawan tak apa, kawan tidur psycho. You kelas ke-8, kawan kelas ke-12 tidur ni lah kan, psycho. Psycho kan, tengok tidur je kan. Itu yang pertama lah, kondisi maknanya satu bilik tu katakan bilik tu kawan tak sekelas, so tak boleh nak, maksudnya kalau belajar sama tak, dia tak jadi gitu kan. Itu cabaran lah. Suasana tu tak kondusif. So kalau saya jadi kamu lah kalau waktu kelas je walaupun online, so maybe you boleh pergi library kalau rajin tapi saya pasti you tak pergilah. Sebab nak kena jalan kan. Again nak kena jalan. Ini selalunya terjadi suasana tu dia tak kondusif Okay, yang tu juga saya punya apa kalau bagi cabaran kalau student ni ada masalah tu. Okay. So for the last question, your advice to the student that have this problem, depression and anxiety. Okay, my advice so I think actually there are many advice lah I can give to you. Firstly as a student firstly you must have a laptop. Mesti ada laptop tak kisah even diploma level, degree level, master level, PhD level, mesti ada laptop So laptop tu actually is your weapon kalau di istilah weapon until you buat video lah, work video. Okay, so ingat laptop first kali laptop lagi penting kalau boleh high spec.
Kalau mampu I expect because as an engineering student, okay, you have to use high end software like Katia ataupun SolidWorks yang kita ada Demio lagi Fusion apa yang flat kan. So this kind of software required nama high performance computer or laptop lah. Okay, kalau mampu lah, don't spend too much money untuk smartphone. Okay, jangan kalau tanya saya as a student, okay, don't spend too much money to the handphone, to the kereta dan juga motorcycle dan basikal. Kuat lah basikal kan. Ada juga kan basikal kan. Dia nak modify basikal lah, apalah macam kan. Okay, so laptop tu lagi penting. Okay, untuk this ni untuk zaman ni, yes, zaman ni zaman digital. So student mesti advance cara untuk guna teknologi ni lah. So saya tak pasti tak advance macam mana. Adakah walaupun dia tengok saya macam ni, saya tak kira tak advance tapi actually kebanyakan benda yang berkaitan saya boleh selesaikan lah. Walaupun as a mechanical lecturer so mechanical lecturer boleh repair lah boleh install software sendiri, boleh repair sikit. Dia panggil multitask lah. Okay, so student mesti macam tu juga. Okay, sebab apa itu ialah requirement zaman sekarang lah. Okay, so komputer kena ada laptop ingat laptop tu jaga betul-betul. Ni saya selalu dengar, kenapa kita tak laptop? Laptop saya kalau buka 10 minit lagi buka. Contoh waktu presentation, selalu terjadi waktu presentation mesti laptop di problem. Contohnya student yang sama lah, waktu presentation mesti laptop di problem. Dia no center. So ini mendatangkan bad impression pada panel. You tak ready ke? Okay, dia tak ready ke? Okay, itu yang saya masukkan So dia datangkan bad pressure. You nak buat kerja pun kena pinjam kawan punya. Sehari kawan pinjam pula, korak pula komputer kan. WhatsApp lagi, dah tak ada kuih. Ini yang terjadi, betul tak? Ini terjadi, mesti ada orang pinjam. Kalau yang kata laptop you okey ni, mesti ada orang pinjam, kawan pinjam nak buat presentation. Kalau dalam grup tu ada 4 orang, laptop satu paling okey, mesti tanya. Berapa tak nak waktu presentation tu nak smooth kan, tak nak ada masalah. Okay, tu laptop penting. Okay, so you all ada baki lagi 3 semester kan. So laptop tu okey ke? Okay, laptop ni dia selalunya 3, 4, 5 tahun okey lagi. Tak ada masalah pun kecuali you bubuh macam-macam. Kalau bubuh macam-macam, you buang lah balik. Buang balik, hanya bubuh yang benda perlu saja untuk SEM tu saja. Supaya dia tak overloaded. Dia tak overloaded Jangan you letak macam-macam, dia malah hang. Itu yang terjadi kebanyakan student. Okay, so bila nak present bermasalah, bila buat kerja masalah Kalau saya sendiri, komputer saya mesti kena laju. Okay, kalau tak laju saya akan crash. Even kalau boleh pun saya ni tekan kalau saya nak macam tu. Sebab apa? Saya banyak kerja, saya tak nak tunggu masa dia load itu, tak nak. Okay, mengacau saya lah kita ni So saya pasti itu yang saya yang ada berumur sikit. Kalau you all muda lagi lah kan, tekan sikit mesti kena jalan. Kalau tak, kena ni kan, dia kau ni lah Sebab apa you all nak pantas Okay, dia panggil student millennium ni kan. So semua nak pantas. Tapi nak bagi pantas macam mana you all tak okey. Tu masalah. Okay, selalunya macam tu lah. Okay, so yang kedua nasihat saya, okay, kena jaga waktu tidur. Okay, you boleh tengok kalau you tanya saya waktu tidur ni yang okeynya sebelum sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12 sebab apa? After 12 okay, malam kalau you tak tidur lagi, otak you tu dia susah nak tidur. Tak tahulah, saya tak pasti. Kalau saya lepas 12 malam susah nak tidur. Okay, so nasihat saya lah, kalau buat kerja apa semua, kalau tak emergency lah kan. Kalau emergency tak ada apa lah kan. You all selalu banyak emergency. Ni tak tahu jumpa saya pun emergency ke apa. Malam-malam tak tidur nak tanya apa cari. Wah kan.
Okay, so bila you lambat tidur, so lambat bangun. Tak pun you tidur lewat, bangun awal. Boleh juga jadi kan. So apa terjadi, you punya mind tu dia penat. Bila penat, you jadi tak jadi non produktif the whole day. The whole day okay, you akan rasa apa? Sakit sini, kepala rasa tegang lepas tu rasa peladan lah apa semua. Lepas tu dia akan tak ada mood. Tak ada mood dia masalah tu. Tapi saya tak pasti macam mana you nak tidur awal ni dekat. Kalau kat kolej sebab apa, mesti ada kawan tak tidur awal. So lampu saja terbuka. Cabaran dia lah kan. So maybe you boleh discuss kot dengan rakan sebilik. Okay, pukul 12 peraturan lampu kena tutup. Kalau anda nak tidur pun lampu kena tutup. Dan kalau main pun tak ada volume. Main laptop ke apa, no volume, kan? Itu adab tempat lain lah. Kalau tak mau tidur kat tak mau join kan, kata lebih kurang tak mau join. Boleh tak mau join. Yang penting pukul 12 tutup lampu, tak bising, nak bising pergi tempat lain. Okay, kena ada peraturan Ini penting. Saya tak pasti sama ada you all boleh buat tak benda tu untuk rakan lah, sebab sebilik ada 4 orang kan. So okay, kalau dom lagi teruk lah. Dom ada 10 orang, susah tu. Tapi tak apa, ada warden dia pusing kan. Kalau asrama lah, warden pusing, kenapa tak tidur? Keluar. Itu warden lah. Kalau pernah ada asrama kan. Saya pernah lama tak ada asrama, tapi saya tahulah dia punya. Cuma saya tak pasti zaman asrama yang sudah sekarang, tak pastilah macam mana yang tu kena ni. Kalau ikutkan tidur awal, bangun awal. Bangun awal masa saya sini paling lewat pukul 5. Bangun pukul 4 ke, bangun pukul 3 ke, apa tau. Masa tu otak kamu dia panggil apa, dalam keadaan fresh. Kalau you bangun pukul 3, tidur sekejap. Okay, pukul 5 tu tidur sekejap, pukul 6 main semua. Tak apa, tunggu main semua lah kan. Sebab apa kalau you tidur lewat, otak you jadi macam besok tu jadi penat. Tapi kalau you bangun awal, pukul 3 katakan dah bangun awal lah, pukul 3 kan. So you bangun dah, lepas tu rehat sekejap. Rehat tu dalam 15 minit je sebenarnya. You tidur sekejap je, the whole day you rasa okay je. Ini nasihat saya. Sebab apa, lagi you bangun awal, lagi you punya mind lagi pick up lah sebenarnya. Time saya lagi pick up lah, cepat untuk you dapat. So you jadi lambat faham sebab you panggil apa you punya fikiran tu dia penat. So lambat faham. Bila orang cakap lambat faham, tak, dia cakap ada setengah tu cakap sekali faham terus kan. Ada setengah tu cakap 10 kali tak faham. So macam mana nak overcome ini? One of you boleh train bangun awal. Train bangun awal semua. Okay, so boleh dapat lah dia punya ni. Yang ketiga, nasihat saya pengurusan masa lah. Ni pengurusan masa bukan dari segi tidur tadi. Dari segi you all katakan ada 6 subjek, 8 subjek. So setiap subjek ni dia ada dia punya assignment, ada apa panggil assessment dan juga test. So apa yang you kena buat ialah usually assignment dengan ni dia diberi awal kan. So dia ada due date dia tu. So you kena ada kalender, macam apa, kalender book you tulis ataupun planner. Okay, subjek ni kena tahu bila, subjek ni kena tahu bila. Tak termasuk test lah. Okay, sebab kadang test tu memang dia betul lambat sebab nak kena arrange dengan let's say campus live ke apa. Tak apa, leceh tu sini tak ready lagi kan. Tapi sebenarnya assignment awal lah, mini project semua awal. Okay, so kena ada planner. Planner ni kena ada kan. Dia tak berita je beritahu, wish banyaknya kerja aku pada minggu yang sama. Hantar. Dia jadi sudah tak buat awal. Tak sebab apa, dia tak tahu dia hantar waktu yang sama. Dia hanya ingat tarikh. Dia tahu tarikh, dia buat. Cuba you jadikan dalam bentuk infografi. Tengok kalender, wish hari sama. Okay, anda tengok minggu sama lah. Tu pun dah serabut dah. Tengok hari sama, waktu you lainan. Pensan. Dia selalu jadi macam tu, you tak tidur. Selalu jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Selalu jadi macam tu lah. Sebab assignment ni dia bagi awal macam minggu 1, tapi hantar punya dah lewat. Tapi masalah assignment tu deadline dah ada sama dengan 8 subjek yang lagi. Macam mana you nak buat? Okay, so nasihat saya adalah planning. Ada planner, you tulis dalam bentuk grafik. Kalau tulis dalam bentuk tulis,
This time tak nampak. Tu dia fotografi. Baru nampak. Baru pun saya nampak. Kena buat awal. Dia macam tu Sama juga kalau nanti macam saya bekerja ni, saya ada kalender Saya tengok kalender saya, sehari ada 3 benda nak kena buat. Tak pun macam ni baru nak balik. Besok kerja banyak betul-betul ni punya dalam kalender saya tu banyak. Ni deadline nak tambah kau, ini deadline nak betul ni macam-macam. Okay, tapi saya dulu kalender so saya tahu kerja saya banyak, nampak macam relax tapi kerja banyak. Macam tu lah. So sama juga student nampak relax tapi kerja you all banyak sebenarnya. Cuma you all selalu buat last minute. Bila last minute jadi macam tu lah. Okay, last minute okay juga sebenarnya. Sebab pun nanti dekat kilang pun kena last minute juga. Training awal-awal kan. So orang bagi hari ni, minggu ni siap. So you dia train diri you untuk bertahan. Dia katakan tak tidur sehari dia. Contohlah kan. Tapi apa, dia minta dijauhkan lah yang kata tak boleh tidur tu kan. Tapi memang you akan hadap lah benda-benda ni awal-awal ni. Okay, so cuba tulis plan betul. Kalau boleh visualize benda baru you nampak. Kalau tak visualize memang tak nampak. Otak manusia dia lebih faham kalau visualize. Tak percaya you waktu kelas dia tanya, lecturer cakap dengan dia bagi video, yang mana you faham? Video yang dia kongsi dalam YouTube apa kan. Confirm video kan. Lepas tu lecturer dia pernah cakap, dia tahu belum tak faham. Dia bagi video. Apa? Video dia ada animation kan, dia akan trigger you punya mind tu. Membuat you fikir daripada ngantuk, segar balik. Dia akan jadi melaikan dengar. Saya pun sama. Saya dengar orang cakap pun, walaupun dia power macam mana, saya tidur juga. Kan? Memang tak boleh dengar. Tak tahulah kan, memang masalah apa? Tumpuan dia panggil. Masalah tumpuan. So bila tengok video, macam ni. Yes. Okay, so that's why kalau Dato' lecture dia bagi video dalam kelas. Cuma you akan cerah mata waktu nak buat praktikal kan. Sebab apa? Waktu praktikal tu ada kata satu. You pun tengoklah tulisan A, tulis A. Kalau nombor 1 tulis nombor 1. Nampak satu. Nampak dia bergerak tu kan. Kalau dia cakap dia tak nampak bergerak. So you mengantuk. Tapi kalau dia tulis 2 tambah 3, katakan 5. So you nampak dia tulis 2 tambah 3 sama. Tapi kalau dia sebut 2 tambah 3 tambah 5. Yang tu. Dia tak akan nampak contoh solution waktu kelas dia bagi example, dia sebut. Bukan dia tulis, dia sebut. Tak pun dia sebut dan dia tulis itu lain. Maksudnya solution dia tulis 2 tambah 3, dia tulis balik 2 tambah 3 kat bawah tu. Lain tu sebenarnya. Kalau dia just sebut 5, 5 tak nampak masalah. Tapi kalau 2 tambah 3 ada jawapan itu tapi dia tulis di bawah 2 tambah 3 dia ikut balik. Dia track balik kan. Lain. Sebab mata dia akan tengok dia tulis nampak. Lain. Walaupun ada jawapan. Okey. Itu yang keempat. Yang ni nasihat saya lah cuba belajar dalam grup grup penting sebab apa dia akan strengthen you punya communication skill. Sekarang ni communication penting sebab apa saya cakap kalau you pandai tapi you cannot explain your idea, nanti dia betul cakap ni nanti. Kalau you kerja kat supermarket sebagai operator pun, you mesti ada capability untuk explain apa benda you buat. Kerana boleh explain. Kalau tak, apa yang buat? Tak tahu. Macam mana tu? Contoh, hari ni kerja apa dah buat? Tak tahu. Contohlah kan, tak boleh. So, benda ni dia bukan datang panggil apa? Secara you baca boleh, tak boleh. Okay, you need to train yourself. You need to train yourself lah. Okay, you need to train yourself. So, for example, let's say lah okay, during discussion you want to improve your English katakan. So, waktu study group cakap English. Tak apalah, kawan tu gelak kamu, dia gelak. Kawan tu gelak kamu, kamu gelak dia. Kenapa saya cakap walaupun even broken pun is okay Okay, first sekali waktu group ni lah, tapi waktu makan tak payahlah cakap sehingga nanti orang cakap macam saya tahu lah kalau pandangan saya. Tapi waktu study group, try to talk in English talk in English because English bila cakap ni dia panggil apa? Kalau kena fikir lambat lah kan.
Okay, dia satu bila dia tak boleh cakap ni, why? Because the word yang you nak cakap tu tak timbul dalam kepala. Tu masalah. So macam mana bagi timbul? You have to practice. Okay, not just watching the video memang takkan jadi. Tengoklah video yang mana pun, confirm tak jadi. So kalau tanya between writing and speaking is dia punya impact lagi besar compared to writing. Writing you can use tools untuk jadikan cantik. Contohnya nak check grammar kan, so ada grammar ni. Contoh je lah. Okay, kita ada tool kan untuk check. Tapi when you speaking, okay, you don't have any tool. Firstly, when you want to talk, okay, firstly kena talk tu clearly lah, clearly and with a confident. True confident. Macam mana nak confident tu? Okay. So nak cakap tu train daripada sekarang lah, 3 semester ni. Okay, yang tu ini penting untuk you kerja dah sustain di mana-mana. Tak, bukan kerja sustain di mana-mana. Saya boleh cakap lah, kalau you pergi mana-mana and you speaking, so orang lain pada cakap dia. Sama juga, you pakai baju sini kan, so maybe orang lain. Tapi kalau you pakai kemeja tight ni, orang lain. Cara you tadi sama, benda sama je. Kata saya nak beli benda ni, dia jawab ala kadar je. Kalau Okay, that's all from the question from Hassan. okay, Thank you for this interview session. okay, Thank you. okay, thank you.